Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan strategi memperkukuh hubungan kaum di Malaysia. Nama saya Elisa Lai binti Renalai. Nama saya Fatil Afifah binti Jajuli. Nama saya Gestasha Ana Jemat. Nama saya Siti Wahyana Najib binti Rasulai. Pembentangan ini akan dimulakan oleh Gestasha, diikuti oleh Fatin Afifah, seterusnya adalah saya dan terakhir sekali Siti Wahidah Najwa. Baik, pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan. Seperti yang sedia maklum, Malaysia terdiri daripada berbilang bangsa dan agama. Terdapat lebih daripada 70 etnik dan 200 lebih subetnik. Namun begitu, terdapat 3 etnik utama dan terbesar di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Pertambahan etnik ini berpunca daripada kedatangan orang Cina dan India melalui perkembangan biji timah dan getah. Namun, pada masa itu, etnik-etnik ini tidak bercampur gaul antara satu sama lain oleh kerana pelaksanaan dasar pecah perintah oleh British, di mana orang Melayu diletakkan di kawasan luar bandar, orang India ditempatkan di ladang-ladang manakala orang Cina pula ditempatkan di kawasan bandar. Dan perkara ini telah menimbulkan berlakunya rusuhan kaum iaitu peristiwa 13 Mei, di mana ia berpunca daripada perasaan ketidakpuasan hati terhadap masing-masing. Dan peristiwa ini telah memberikan impak yang besar kepada Malaysia, malah telah memberikan kesan yang positif dan negatif terhadap politik, sosial dan ekonomi. Antaranya adalah setelah peristiwa tersebut berlaku, perpaduan negara menjadi semakin kukuh, negara lebih aman dan makmur dan dapat mengukuhkan lagi ekonomi negara. Oleh itu, perpaduan kaum haruslah dititikberatkan kerana tanpa adanya perpaduan, negara akan menjadi kucak-kacir dan dapat menjejaskan keharmonian negara. Kesimpulannya, perpaduan ini memainkan peranan yang penting kepada kestabilan negara. Oleh itu, perpaduan ini haruslah dipelihara dengan mewujudkan strategi pengukuhan perpaduan kaum dan bagaimana cara untuk melaksanakannya. Jadi, di sini peranan daripada semua. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada objektif kajian. Jadi, terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, untuk menyelidiki sejarah asal-usul perwujudan perkauman yang ada di Malaysia. Melalui penyelidikan ini, kita dapat mengetahui keunikan yang ada pada setiap kaum dan dapat mencari cara bagi mengekalkan dan mempertahankan keunikan ini agar tidak mudah rapuh. Jadi, objektif yang seterusnya iaitu objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti punca berlakunya permasalahan kaum di Malaysia. Jadi, melalui pengenalan pastian punca masalah ini, kita dapat mengenal pasti strategi-strategi bagi mengukuhkan lagi hubungan kaum di Malaysia agar sejarah tersebut tidak berulang kembali. Dan yang terakhir, iaitu objektif ketiga, kita mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan lagi perpaduan kaum di Malaysia, di mana hal ini bagi memudahkan ia dipraktikkan dan dilaksanakan di Malaysia, seterusnya dapat memberikan impak yang besar bukan sahaja kepada kaum dan bangsa, malah kepada politik dan ekonomi negara. Seterusnya. Okey, baik. Seterusnya adalah berkaitan dengan maksud kajian literatur. Okey, apakah maksud kajian literatur ini? Maksud kajian literatur adalah rujukan yang dilakukan secara teliti dan sistematik terhadap 4 perkara, iaitu terhadap data, terhadap idea dan juga terhadap kaedah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Okey, seperti kajian yang kumpulan kami lakukan adalah kajian terhadap strategi memperkukuhkan hubungan kaum di Malaysia. Jadi mari kita lihat bagaimana kemasukan kaum India ke tanah Melayu. Jadi penghijrahan kaum India ini berlaku secara besar-besaran pada abad ke-19 merujuk kepada Zahir Zainuddin 2016. Ini adalah kerana campur tangan orang British di India dan juga penaklukan British ke atas tanah Melayu.
Jadi sebelum penjajahan British ini berlaku, orang India datang ke Tanah Melayu ini adalah sebagai pedagang barangan yang sangat sukar dijumpai di Tanah Melayu. Dan orang India juga dijadikan buruh yang dijamin di ladang. Bukan itu sahaja, bahkan orang Eropah juga menggunakan pengaruh politik untuk membawa orang kaum India datang ke Tanah Melayu melalui ejen yang dilantik di India. Dan juga penindasan terhadap wanita India juga telah menyebabkan imigrasi skala besar dalam masyarakat India, merujuk kepada Namri Siddiq pada tahun 2018. Jadi tekanan ekonomi juga memberi tekanan kepada orang India untuk berhijrah ke Tanah Melayu pada tahun 1786. Mereka datang ke Tanah Melayu adalah sebagai pembantu rumah dan juga pekerja ladang. Okey, ini merujuk kepada Ilangko pada tahun 2015. Okey, jumlah pendatang semakin meningkat setelah Singapura telah dibuka pada tahun 1819. Okey, British menggunakan tahanan India sebagai buruh Tanah Melayu dalam pembinaan tiga perkara, iaitu pembinaan landasan kereta api, pembinaan jalan raya dan juga sebagai pertanian. Okey, mari kita tengok bagaimana pula kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu. Jadi kemasukan ke Tanah Melayu oleh orang Cina dapat ditelusuri pada awal abad ke-15. Mereka sekali lagi menjadikan hubungan perdagangan dan juga persahabatan. Okey, merujuk kepada Nabi Siddiq pada tahun 2018. Semasa pemerintahan Temenggung Ibrahim, Johor mengalami imigrasi secara besar-besaran. Mereka menjadi buruh lada hitam dan juga gambir melalui sistem kancu. Okey, pada pertengahan abad ke-19, kenaikan imigran Cina adalah berlaku kerana daripada perkembangan aktiviti pelombongan biji timah. Merujuk kepada Merbok Times pada tahun 2019, dan British juga menghendaki orang ramai dapat menghasilkan biji timah semasa revolusi perindustrian di Britain. Jadi, mari kita tengok slide seterusnya. Baiklah, untuk slide seterusnya adalah metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, kami terdapat dua jenis data, iaitu data primer dan data sekunder. Untuk kajian ini, kami telah menggunakan data sekunder, iaitu rujukan internet. Dan untuk laman sesawang, kami telah melayari Jabatan Penerangan. Untuk abad atas talian pula, kami telah melayari Sinar Harian dan Berita Harian untuk mendapatkan data-data yang kami perlukan. Yang seterusnya adalah hasil dapatan kami untuk strategi memperkukuh kaum di Malaysia. Seterusnya, yang pertama, mengadakan rumah terbuka. Pada setiap tahun, kerajaan akan mengumumkan cuti khas perayaan bagi setiap kaum seperti kaum Cina, kaum Melayu, kaum Iban dan kaum India. Jadi setiap kaum ini akan mengambil kesempatan untuk menziarahi antara satu sama lain, dan apabila mereka duduk bersama dan bergaul antara satu sama lain, mereka dapat mengenali adat dan budaya masing-masing. Jadi apabila rumah terbuka ini diadakan, mereka dapat memupuk perpaduan antara kaum. Next slide. Seterusnya adalah mengelakkan mencetus sebarang provokasi antara kaum. Provokasi antara kaum boleh menimbulkan perpecahan dan perbalahan antara kaum. Jadi rakyat Malaysia disarankan menggunakan saluran yang betul dan sah dari sisi undang-undang apabila menyatakan sesuatu penyataan. Selain itu, rakyat Malaysia juga tidak boleh menyentuh kedaulatan raja-raja di Malaysia yang boleh menyebabkan provokasi antara kaum. Next slide. Seterusnya adalah peranan kerajaan dalam pendidikan. Jadi, kerajaan seharusnya memainkan peranan dalam sektor pendidikan. Jadi, bagaimana kerajaan boleh memainkan peranan tersebut adalah dengan membuat sekolah satu aliran. Bermaksud kerajaan harus membuatkan sekolah vernacular seperti yang kaum Cina sedia ada di Malaysia dan kaum India yang pergi sekolah jenis kebangsaan masing-masing. Hal ini kerana pengasingan etnik dari bangku sekolah lagi menyebabkan mereka tidak bergaul antara sesama lain dan tidak mengenali adat dan budaya. Jadi apabila mereka membesar dan mereka tidak dapat persetujuan dan muncul kesefahaman dan ketidakpercayaan antara satu kaum satu sama lain. Selain itu, kerajaan juga boleh menawarkan pelajar-pelajar untuk mempelajari bahasa ibunda masing-masing
semasa membuat sekolah satu aliran. Next slide. Seterusnya adalah peranan media massa. Jadi bagaimana media massa ini boleh memainkan peranan mereka adalah dengan tidak menyebarkan isu yang sensitif. Sebagai contohnya, isu yang memang seperti perkara yang telah termaktub dalam perlembagaan. Sebagai contohnya, keistimewaan kaum-kaum Melayu dan Bumiputera, kedaulatan raja-raja Melayu di Malaysia. Selain itu, media massa juga boleh menyemak dan menapis informasi sebelum menyebarkan informasi tersebut kepada rakyat Malaysia supaya tidak mencetus sebarang perbalahan antara kaum. Media massa juga boleh memberi laporan yang sahih dan menjaga sensitiviti agama. Dan akhir sekali dalam media massa adalah mempromosi kebaikan kepada kaum di laman media sosial seperti Facebook, YouTube dan Instagram. Seterusnya. Yang seterusnya adalah peranan ibu bapa, di mana ibu bapa berperanan untuk menerapkan nilai-nilai murni dan perpaduan dalam diri anak-anak. Mereka merupakan ahli keluarga yang paling terdekat dengan anak-anak. Selain itu juga mereka adalah orang yang menjadi contoh buat anak-anak. Seterusnya, ibu bapa berperanan menggalakkan anak-anak berkomunikasi dengan jiran berlainan kaum. Contohnya, pada waktu petang, ibu bapa memberi kebenaran kepada anak-anak untuk bermain di luar rumah bersama anak-anak jiran yang berlainan bangsa untuk berkomunikasi. Seterusnya, ibu bapa juga seharusnya bergaul dengan anak-anak dalam pelbagai bahasa. Contohnya, ibu bapa yang mahir dalam bahasa Melayu seharusnya mengajar anak-anak mereka dalam bahasa seperti bahasa Cina ataupun bahasa Inggeris. Daripada itu, anak-anak apabila mereka besar, mereka akan mudah untuk bergaul dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa. Daripada situ, semangat perpaduan dapat dipupuk kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Seterusnya, peranan institusi pendidikan di mana guru seharusnya menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Hal ini kerana sekolah merupakan rumah kedua bagi mereka dan juga guru berperanan sebagai contoh buat mereka. Selain itu, guru seharusnya menetapkan pelajar dalam kumpulan yang mempunyai berbilang kaum, di mana satu kumpulan mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan Iban. Daripada situ dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara mereka. Seterusnya, guru-guru seharusnya menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar yang berbilang kaum. Sebagai contoh, guru menetapkan mereka dalam satu kumpulan untuk membuat pembentangan di hadapan kelas. Dari situ akan timbulnya kerjasama di antara mereka untuk mempersembahkan pembentangan tersebut. Peranan pelajar, di mana seorang pelajar seharusnya mempelajari dan menghayati sejarah sesebuah negara daripada sebelum mencapai kemerdekaan sehinggalah sekarang. Daripada situ, pelajar akan mengetahui peristiwa penting yang dihadapi oleh negara. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei di mana terdapat rusuhan di antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Seterusnya, pelajar diwajibkan untuk lulus dalam mata pelajaran sejarah ketika menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM. Daripada situ, pelajar akan menghayati dan memahami betapa pentingnya itu perpaduan dalam sesebuah kaum. Peranan kerajaan, di mana kerajaan menerapkan gagasan satu Malaysia dalam diri rakyat. Gagasan satu Malaysia ini telah diwawarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib bin Abdul Razak. Gagasan ini diwawarkan untuk membentuk sebuah negara bangsa yang mempunyai pelbagai aspek dari segi perpaduan dan
persefahaman di antara rakyat Malaysia. Seterusnya, kerajaan juga mengadakan pelbagai kempen maupun aktiviti sebagai contoh aktiviti kebudayaan dan warisan setiap bangsa yang ada dalam Malaysia ini. Daripada situ, setiap rakyat akan mengenali budaya dan bangsa setiap kaum. Dari situ akan memupuk perpaduan di dalam kalangan mereka. Seterusnya, kerajaan juga menganjurkan program integrasi nasional dalam kalangan pelajar sekolah. Dari situ, pelajar juga akan dipupuk perasaan dan semangat perpaduan dalam diri mereka. Hal ini kerana pelajar juga merupakan tonggak utama dalam negara ini kerana mereka akan menjadi generasi yang akan datang untuk mentadbir negara. Terakhir adalah program anak angkat di mana pertukaran pelajar antara sekolah terpilih dengan sekolah lain dianjurkan bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini akan mengajar pelajar untuk mengenali dan mempelajari ciri-ciri kehidupan serta kebudayaan setempat yang berbeza dengan tempat mereka. Daripada program itu, pelajar akan kembali ke sekolah mereka dan menceritakan apa yang beliau pelajari di tempat lain. Dari situ akan memupukkan semangat perpaduan dalam diri mereka dan juga rakan-rakan mereka yang berada di sekolah selepas diceritakan apa yang beliau pelajari di tempat lain. Daripada kajian ini dapat dirumuskan bahawasanya rakyat Malaysia perlulah saling bertolak ansur dan jadikan peristiwa tersebut iaitu peristiwa 13 Mei sebagai pengajaran agar kita lebih menghormati budaya dan perilaku kaum yang berlainan. Seterusnya, menerima baik perbezaan yang timbul dalam masyarakat pelbagai kaum kerana di dalam Malaysia terdapat pelbagai kaum yang berlainan dari segi budaya, warisan dan agama. Selain itu, amalan hormat menghormati mestilah dititik berat supaya tidak terjadi salah faham antara mereka. Sebagai contoh, setiap kaum perlulah menghormati agama India di mana iaitu agama Buddha. Mereka tidak makan daging lembu kerana mereka beranggapan bahawasanya lembu itu adalah Tuhan mereka. Daripada situ, kita agama lain perlulah menghormati apa yang dipegang oleh mereka dalam agama mereka tersebut. Dan akhir sekali, nilai murni yang dipupuk ini telah membuatkan negara kita mampu hidup aman dan harmoni meskipun hidup dalam suasana pelbagai etnik dan kaum yang ada dalam negara Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, setakat itu sahaja daripada kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menonton video kami ini sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Terima kasih.